Okey. Jadi Faril dah belajar dah bab 9 dah Faril? Belum. Belum. Okey, jom hari ni cikgu ajar. Okey, cikgu baru nak menunjukkan dekat kamu keseronokan dalam vektor. Hari tu anak cikgu tak berapa sihat. Jadi cikgu kena dia kena ada perhatian lebih sikit. Okey. Bukan perempuan je merajuk, anak pun boleh merajuk ilmu baru tu. Okey. Jadi untuk yang beragama Islam kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Okey, Izzah dah belajar dah bab 9. Izzah dekat sekolah. Ha, Dah cikgu. dah senang ke susah bab 9 ni? Sedang-sedang. Sedang-sedang. Okey, bagi cikgu bab 9 ni adalah okey lah, okey lah. Nak cakap dia senang, dia ada susah dia. Nak cakap susah dia, dia ada senang dia. Tapi kan, orang kata perjalanan cikgu menjadi seorang guru kan. Orang kata first time cikgu mengajar untuk cikgu kan, cikgu civil. Kalau kamu nak tahu, cikgu civil. Cikgu diploma civil engineering, degree civil engineering. Lepas tu cikgu ambil master in matematik. Okey, lepas tu cikgu sambung diploma pendidikan. Banyaklah. Okey. Lepas tu senang ceritalah kita cakap pasal alam pekerjaan lah. Cikgu civil, cikgu nak pusing jadi cikgu ni susah. Cikgu kerja design bangunan. Okey, cikgu kerja design bangunan. Sampailah satu masa cikgu macam macam seronok je mengajar. Okey, cikgu pun tukar arah. Okey, masa cikgu tukar arah tu, dia suruh interview. Okey, cikgu interview. Okey, okey, dia kata, ajarlah apa pun. Okey, saya nak ajar matematik. Matematik, cikgu interview math. Okey, saya nak ajar math lah. Okey, suka hati kamu lah pilih tajuk apa kamu ajar. Okey, cikgu pun pilih tajuk penyelesaian segitiga. Nampak power lah. Nampak power sebab kita bercakap pasal math. Orang lain pasal math, tiba-tiba cikgu present pasal math. Wah. Lepas tu cakap pasal segitiga pula. Dia dalam matematik ni, bahagian geometri ni pelajar-pelajar pening sikit. Tapi nak disingkatkan cerita, cikgu pun lulus. Cikgu lulus, bla 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 bla. Okey, tu perjalanan cikgu lah. Maksudnya cikgu nak bagi tahu ini bab pertama cikgu ajar dekat panel interview. Daripada menjadi seorang civil engineer menjadi seorang guru. Okey. Jadi hari ni cikgu akan ajar balik bab ni. Dia macam wow, ada aura lain sikit. Okey, jadi cikgu nak teruskan dah kelas kita untuk hari ni. Boleh semua? Boleh. Alright. Okey. Jadi hari ni kita akan pergi kepada apa yang kita nak belajar lah dekat depan. Okey, jadi untuk buku ni cikgu tengok takut ramai tak ada, belilah buku ni, modul nilang. Tak banyak pun, RM12 sahaja. Okey, jadi untuk penyelesaian segitiga bab 9 ni tentang apa? Bab 9 kalau dalam bahasa Inggeris solution of triangle, dalam bahasa Melayu kita panggil dia penyelesaian segitiga. Okey, segitiga ni adalah satu bentuk yang paling asas dalam dunia ni. Antara bentuk yang paling asas. Sebab dalam segi 4 ada segitiga. Dalam segi 5 ada segitiga. Dalam senang cerita, bila kamu tengok bentuk tu, kamu akan cari, kamu akan nampak bentuk segitiga. Sebab tu kita banyak membincangkan segitiga. Okey. Jadi, kita terus kepada segitiga. Apa yang cikgu nak ajar dalam segitiga ni? Okey, kita buat checklist kita. Kita nak belajar sikit je hari ni. Okey, checklist kita yang pertama adalah kita nak kenal apa tu segitiga. Kita nak kenal apa tu segitiga. Izzah dah kenal belum segitiga? Dah cikgu. Dah, mantap. Aizul dah kenal dah segitiga Aizul? Dah. Kejap
Sorry. Ada orang datang. Okey, jadi kita akan kenal segitiga lepas kita dah kenal. Macam biasalah, tak kenal maka tak cinta. Jadi kita kena kenal dulu. Bila kita dah cinta, baru kita selami. Barulah kita mengira. Jadi nak mengira dekat sini kita ada dua. Iaitu yang pertama petua sinus. Dan yang kedua kita ada petua kosinus. Jadi dia ada petua. Okey. Jadi yang pertama sekali kita nak kenal dulu segitiga ni. Putra dah kenal dah segitiga Putra? Dah. Dah. Okey Putra, kita akan pergi kepada mengenal segitiga. Mengenal segitiga. Ili Syafiqah ada ke kat situ Ili Syafiqah? Ada. Alamak, hilang. Okey. Izzah kata Izzah kenal. Macam mana kita nak kenal segitiga ni Izzah? Ada 3 sisi. Okey. Pandai. Okey. Bagus. Itu adalah benda yang paling basic lah. Iaitu ada 3 sisi. Jadi segitiga adalah dia ada 3 sisi. Jadi dekat sini cikgu teruslah straightforward dekat sini nak kenal segitiga. Yang pertama kita boleh tengok sisi dia. Yang kedua kita boleh tengok sudut dia. Okey. Jadi segitiga ni kan cikgu cakap dia bentuk asas. Tapi bila kita kenal, kompleks juga segitiga ni. Okey, jadi masing-masing kita boleh kenal segitiga ni melalui panjang sisi. Ni salin nota ni tak ada dalam nota kamu. Ini dalam nota form 1. Takut kamu dah terlupa dah. Okey, nak mengenal segitiga adalah yang pertama kita boleh tengok melalui dia punya panjang sisi. Yang kedua adalah melalui kita tengok sudut pedalaman. Jadi kalau kita cakap mengenal segitiga ni kita tak cukup kenal lagi. Jadi segitiga ni kita boleh kenal dia melalui dia punya panjang sisi. Okey, tanpa melengahkan masa, cikgu buka buku teks tingkatan 1 bab 9. Jadi masing-masing boleh tengok dekat sini. Untuk segitiga sama sisi. Sorry. Okey, untuk segitiga, bila kita bercakap kita nak kenal segitiga tu melalui panjang sisi, kita ada 3 jenis segitiga yang mana kita boleh pecahkan melalui panjang sisi. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Itu dia. Okey. Jadi ini adalah kita punya segitiga. Ini baru panjang sisi. Okey. Jadi kita akan pergi kepada di hadapan. Segitiga sama sisi tu macam mana? Kanda macam mana? Cikgu nak bagi tahu segitiga sama sisi tu macam mana? Macam mana kanda? Sama sudut. Apa? 3 sudut sama. Pandai. Okey, jadi dekat sini segitiga sama sisi, kita fokus dekat sisi dia dulu ya. Okey, segitiga sama sisi dekat sini adalah bermakna semua panjang sisi sama. Cikgu buat kat sini, semua panjang sisi adalah sama. Itu yang pertama. Kalau dalam bahasa Inggeris dia kita panggil dia equilateral triangle. Yang kedua, segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki pula dekat sini, untuk segitiga sama kaki pula kita akan nampak apa? Kita akan nampak ada 2 panjang sisi sama. Tadi segitiga, kalau segitiga sama sisi, 3 sama. Jadi dekat sini kita ada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ada 2 sisi panjang. 2 sisi yang sama panjang. Jadi buat nota. Jadi dekat sini 2 sisi sama panjang. Okey, habis. Yang ketiga, segitiga tak sama kaki. Segitiga tak sama kaki adalah tiada sisi yang sama panjang. Jadi nak kenal segitiga adalah melalui panjang sisi yang pertama. Yang pertama, segitiga sama kaki. Kalau dalam bahasa Inggeris dia, kita panggil dia equilateral. Okey, yang kedua, segitiga sama kaki. Kalau dalam bahasa Inggeris dia, kita panggil iso. Cikgu pun terlupa tau ni. Iso. Ni kamu je lah sendiri. Isosceles triangle. Okey. Dan segitiga tak sama kaki kita panggil dia scalene triangle.
Okey, Iza dapat ke Iza? Dapat nota cikgu? Dapat cikgu, dapat. Okey, baik. Salin. Okey. Jadi kenapa segitiga kita kena kenal sama sisi ni? Kenapa kita kena kenal segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga tak sama kaki? Okey, jawapan dia adalah untuk kita mengenal nilai sudut. Untuk kita memahami dia punya sudut. Kalau segitiga sama sisi, kita kena faham semua sudut dalam ni sama. Okey, kalau semua sudut dalam ni sama untuk segitiga, jumlah sudut pedalaman segitiga sama dengan berapa? Cikgu nak tanya. 180. Yes, 180. 180 bahagi 3 kita dapat sini 60. Sini 60. Sini 60. Habis. Okey, habis Segitiga sama sisi adalah segitiga yang sama kaki. Segitiga sama sisi adalah satu segitiga yang mempunyai sisi yang semua panjang, sama panjang. Jadi dekat situ kita kena faham semua sudut nilai dia sama. Yang kedua isosceles. Okey, jadi dekat sini segitiga sama kaki ada dua sisi sama panjang. Bila ada dua sisi sama panjang, ada dua sudut yang sama panjang. Kalau sini X, cikgu cakap X, sini pun adalah X. Dan akhir sekali dekat sini, segitiga tak sama kaki, dia tak boleh ada sudut yang sama. Kalau sini X, sini Y, sini kena Z. Nilai-nilai dia kena lain. Okey. Sampai situ. Ada jelaskah semua? Jelas. Dah. Okey. Ini cara nak kenal segitiga melalui panjang sisi dia. Okey, dapat ke semua nota cikgu? Dapat. Okey, baik. Okey, kita pergi kepada yang kedua. Segitiga, kita boleh mengenal segitiga tu melalui dia punya sudut pedalaman. Sudut pedalaman untuk segitiga ni kamu boleh tengok dekat depan. Kamu boleh tengok kat depan. Ni adalah segitiga. Kalau kita nak kenal segitiga, kita boleh tengok dengan dua pandangan. Macam seseorang, kalau kita nak kenal seseorang tu, kita boleh kenal dia. Ada orang kenal dia melalui wajah dia. Ada orang kenal dia melalui perwatakan dia. Ada orang kenal dia melalui dia punya orang kata perangai dia. Jadi macam segitiga, nak kenal segitiga ni ada dua cara, panjang sisi dengan sudut pedalaman. Okey, jadi untuk sudut pedalaman, yang pertama adalah kita tengok dia bersudut tirus. Kita tengok dia bersudut tirus. Okey. Yang kedua dekat sini adalah bersudut cakah. Dan yang ketiga dekat sini adalah bersudut tegak. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil yang ni acute angle. Kalau dalam bahasa Inggeris bersudut cakah kita panggil dia obtuse angle. Kalau segitiga bersudut tegak kita panggil dia right angle. Okey, jadi apa beza semua ni? Apa beza semua ni? Macam mana nak kenal? Macam mana nak kenal? Okey. Acute angle dia semua berlainan sudut. Okey. Obtuse ada satu yang bersudut cakar dan dua lagi dia sama. Untuk right angle ada 90 darjah. Okey, good job. Good job. Bagus, pandai. Jadi, untuk sudut pedalaman ni, kita nak kenal dia sebab dia boleh bantu kita untuk mencari panjang sisi. Kamu kena tengok nota cikgu ni sebab nota ni kamu akan pakai. Kalau kita nak kenal melalui panjang sisi, kita boleh tahu dia punya sudut. Kalau sudut pedalaman, melalui dia punya sudut ataupun sudut pedalaman lah, kita boleh tahu dia punya panjang sisi. Macam mana kita nak tahu dia punya panjang sisi bagi sesuatu segitiga? Kita kena ingat kita punya teorem Pythagoras. Kalau kita pergi kepada yang paling popular. Apa segitiga yang paling popular? Segitiga paling popular adalah right angle triangle. Iaitu kita akan nampak sudut dia 90 darjah. Jadi kalau sudut dia 90 darjah, kita akan nampak dia punya right. Kita punya teorem Pythagoras A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Sampai sini semua jelas? Jelas. Alright. Okey, tu dah dia. Okey, obtuse angle ni macam mana kita nak kenal dia? Obtuse angle ni adalah salah satu sudut. Kalau ni kamu tak nampak sangat ni. Kalau definition ni kamu tak nampak sangat. Salah satu sudut, nilai dia lebih daripada 100 darjah.
lebih daripada 90 darjah. Cikgu ulang. Salah satu sudut salah satu sudut cikgu tulis. Salah satu sudut lebih daripada 90 darjah. Maksudnya bila kita nak kira sudut pedalaman untuk obtuse angle, dia mesti ada salah satu angle yang lebih daripada 90. Mungkinlah kita cakap dia 110 darjah. Tak kisah. Kalau dia lebih daripada 90 darjah, dia ada 110 darjah. Itu adalah obtuse angle. Salah satu je. Dia tak boleh tiga-tiga. Dia salah satu je. Dia kena lebih 90 darjah. Okey, kalau acute ni apa? Okey, kalau acute kita cakap salah satu sudut kurang daripada 90 darjah. Senang cerita untuk acute angle ni, kita nak cakap salah satu sudut. Tetapi sebenarnya semua sudut adalah kurang daripada 90 darjah. Okey, untuk ni cikgu ubah nota cikgu. Cikgu buat semua sudut kurang daripada 90 darjah. Kenapa nak kena tahu? Jadi dekat sini kita boleh pakai kita punya teorem Pythagoras. Kalau tadi segitiga bersudut tegak, kita boleh cakap dia sama dengan. Tetapi kalau dia bersudut cakar, kita cakap dia A kuasa 2 tambah B kuasa 2 lagi besar daripada C. Okey, tapi kalau acute dekat sini kita tunjuk A kuasa 2 tambah B kuasa 2 lagi kecil daripada C. Itulah dia. Yang ini yang penting ni. Ini yang penting ni. Okey. Macam ni Izzah? Yang ni dah kenal ke Izzah? Ke baru kenal? Dah cikgu. Okey. Putra jelas ke Putra semua kat sini? Jelas cikgu. Okey, mantap. Kanda jelas ke Kanda? Tak cikgu. Jelas cikgu. Ya, siapa nak tanya? Jadi panggil nama rumah tadi. Cikgu. Ya, siapa nak tanya tu? Tak ada. Alamak, ada soalan. Aizul ada soalan nak tanya Aizul? Tak ada. Tak ada. Okey, boleh cikgu teruskan dah kepada cikgu punya soalan? Kepada cikgu punya lesson? Cikgu saya ada soalan. Boleh. Ya, sila. Macam mana nak bezakan segitiga sudut bertegak dengan segitiga sudut bersudut tirus kalau kita bagi sudut? Macam mana nak kenal? Nak kenal segitiga bersudut tegak daripada segitiga bersudut tirus kalau kita bagi 90 darjah ni. Ataupun Tegak dengan tirus. Macam mana nak kenal kalau kita bagi sudut? Oh, okey. Cara dia adalah tak boleh kenal. Sebab apa? Sebab dekat sini kita nak kenal melalui sudut, kita kena tahu nilai sudut dia. Bila kita tahu nilai sudut dia, baru kita boleh classify dia punya ikut dia punya sudut. Jelas Putra? Jelas. Macam juga dekat atas. Kalau kita tahu dia punya panjang sisi, baru kita boleh classify menggunakan kita punya nama ni, equilateral ke, isosceles ke, scalene triangle. Ili Syafiqah jelas ke sampai sini? Jelas. Okey. Jadi habis dah. Jadi dekat sini kita akan tunjukkan. Cikgu nak tunjuk dekat kamu. Satu benda lah. Jadi kita kena faham tentang sudut pedalaman ni. Kita pergi dekat sudut pedalaman ni sekejap. Okey, kalau sudut pedalaman ni, kamu kena ingat. Sebab benda ni kamu pakai. Kalau dia 90 darjah, ini adalah untuk right angle. Kalau dia bawah daripada 90 darjah, ini kita cakap dia bersudut tirus. Ataupun acute angle. Ini adalah untuk acute angle. Ni. Okey. Kalau dia lebih daripada 90 darjah, dekat sini kita kena faham dia dalam keadaan obtuse angle. Obtuse angle. Okey.
Okey, habis. Jadi yang kita nak belajar ni, kita ada sebut pasal petua kosinus dengan petua sinus. Okey, petua kosinus dan petua sinus. Okey, cikgu nak tanya kamu, kosinus dengan sinus tu apa? Bagi tahu cikgu, apa benda tu? Apa kosinus dengan sinus tu? Siapa boleh bagi tahu? Dengan sinus tu untuk apa? Tak apa. Kenapa ada petua kosinus dengan petua sinus je? Okey. Izzah, kenapa Izzah? Apa tu kosinus dengan sinus? Tahu? Tak tahu? ingat cikgu. Tak ingat. Kanda. Kos dengan sin tu bawah tajuk apa kanda? Tak ingat aku. Trigonometry. Trigonometry. Siapa ingat soh kah toa? Ingat tak soh kah toa? Ingat tak Ingat. soh kah toa? Ingat. Cikgu. Ingat. Okey. Soh kah toa trigonometri juga. Soh kah toa trigonometri juga. Jadi kenapa dekat sini dalam soh kah toa yang kita belajar dekat dalam matematik dan admat, matematik form 3 dengan matematik form 5, okey, form 5 kamu tak belajar lagi. Soh kah toa dekat sini hanya digunakan pada segitiga bersudut tegak. Ni yang tak nampaknya. Kenapa dekat sini kita ada kosinus dengan sinus? Jadi kalau soh kah toa hanya digunakan pada trigonometri yang bersudut tegak. Apa trigonometri yang bersudut tegak? Kita nampak dia 90 darjah ataupun kita A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Jadi cikgu nak kenal kat kamu dekat sini yang kita nak belajar penyelesaian dalam segitiga. Kenapa nak kena belajar selesaikan dia? Sebab yang kita belajar nak selesaikan dekat form 3 tu, kita tak selesaikan segitiga bersudut cakah ataupun obtuse angle dan acute angle triangle. Kita tak belajar lagi cara nak selesaikan obtuse angle triangle dan acute angle triangle. Selama ni kita hanya belajar cara untuk selesaikan right angle triangle menggunakan trigonometri iaitu soh kah toa. Jadi yang kamu belajar ni adalah admat, tambahan daripada matematik. Bermakna kamu tengah belajar untuk menyelesaikan soalan yang berkait dengan obtuse angle triangle dan acute angle triangle. Untuk tajuk ni kamu tak sentuh right angle triangle. Jelas ke semua? Nampak sikit tak apa tajuk ni guna dia? Nampak? Boleh faham? Kanda jelas kanda? Okey. Jadi itulah dia. Jadi petua kosinus dan sinus ni tujuan dia adalah untuk menyelesaikan sudut dan sisi bagi segitiga obtuse angle triangle dan acute angle triangle. Sampai situ dapat ke nota cikgu? Dapat. Okey, nanti kan belajar-belajar tak tahu nak guna bila. Okey. Okey, cikgu teruskan. Jadi dekat sini kita berbalik kepada bab kita. Baru kita masuk bab kita. Kita dah kenal dah segitiga. Segitiga boleh dikenali melalui dua benda. Lepas tu cikgu terangkan tentang panjang sisi macam mana nak kenal dia. Sebab benda ni kamu pakai. Kamu pakai dan sudut pedalaman lagilah kamu pakai. Jadi dekat sini cikgu nak tunjuk tujuan dia sebenarnya kamu belajar bab 9 untuk apa? Untuk menyelesaikan obtuse angle triangle dan acute angle triangle. Jelas ke semua? Nak dengar suara sikit. Jelas ke? Jelas. Okey. Ini dalam bahasa Melayu kita panggil dia sudut cakah. Ini dalam bahasa Melayu kita panggil dia sudut tirus. Okey. Habis. Habis. Jadi nak menyelesaikan segitiga ni, untuk obtuse angle triangle dan acute angle triangle,
cikgu nak tanya ekstra soalan. Kenapa ada petua kosinus dan petua sinus sahaja? Kosinus ni mungkin ramai orang tak kenal. Sinus ni mungkin ramai orang tak kenal. Okey, kenapa kena ada petua cos dan petua sin sahaja? Kenapa Ili Syafiqah? Kenapa Ili Syafiqah? Boleh jawab ke Ili Syafiqah? Tak tahulah cikgu. Sebab petua untuk tangent tu sama dengan sudut 90 darjah. Tangent untuk sudut 90 darjah. Jadi tangent bila dia kata untuk menyelesaikan tangent ni adalah khusus dia sudut 90 darjah. Jadi untuk obtuse dan acute angle kita tak ada 90 darjah dekat sini. Kita tak ada 90 darjah sebab 90 darjah hanya ada pada right angle triangle. Jadi, kamu jangan sesekali tiba-tiba guna tangent dekat sini. Kamu guna cos dan sin sahaja. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey tak ni? Ke diam dah semua? Kaisara jelas ke Kaisara? Alamak, hilang dah. Kaisara okey Kaisara, jelas ke? Hilang dah. Aizul jelas ke Aizul? Jelas. Okey, habis dah. Kita akan pergi kepada yang pertama. Jadi dekat sini cikgu dah kenalkan dah dekat kamu. Barulah kenal. Kalau kita cakap, segitiga yang tu yang ada 3 bucu. Dah kenal dah. Tak cukup kenal lagi. Jadi dekat sini barulah kita kenal. Sebenarnya bila kamu belajar lagi jauh, dia lagi buka. Tapi cukup sampai ADMAT sahaja. Ni sampai ADMAT. Ni silibus ADMAT. Nanti kalau kamu pergi belajar lagi tinggi, macam ni segitiga. Macam ni. Banyak lagi. Okey, habis. Jadi, kita tengah belajar penyelesaian segitiga yang mengkhususkan petua cos dan petua sin kepada obtuse angle triangle ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil dia segitiga bersudut cakar dan acute angle triangle segitiga bersudut tirus. Jadi kena faham tujuan kita belajar. Okey, jadi kita akan pergi dulu yang pertama petua sin ataupun dalam bahasa Melayu dia kita panggil dia petua sinus. Okey, jadi cikgu akan buka balik buku modul. Okey. Jadi petua sinus dekat sini adalah melibatkan bucu dan sudut. Melibatkan nilai sudut dan sisi. Jadi ini adalah petua sinus kita. Petua sinus kita adalah A, B, C dekat sini. Cikgu bagi formula dulu, nanti cikgu ajar. A, B, C dekat sini adalah untuk panjang sisi. Manakala kita ada A besar, B besar, C besar adalah untuk sudut. Yang mana sudut tu mesti diletakkan selepas perkataan sin theta. Jelas? Boleh faham sampai sini? Okey. Alright, mantap. Okey, jadi cikgu teruskan. Jadi petua sinus ni kalau cikgu nak tulis terbalik, cikgu nak buat sin A per A sama dengan sin B per B sama dengan sin C per C. Cikgu nak tanya kamu, boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Yes, jawapan dia boleh. Boleh. Jawapan dia boleh. Tetapi kamu kena pastikan kalau kamu buat sin dekat atas, maksudnya kamu kena selarikan. Kalau kamu setkan sudut dekat belah atas, kamu kena pastikan semua data kamu sudut semua belah atas. Dan kalau dan sisi belah bawah. Okey, sama juga dekat sini. Kalau yang ni kalau kamu setkan sisi belah atas, semua belah atas. Jangan bagi tiba-tiba ada satu sisi belah bawah. Jangan. Dan kalau kamu setkan semua sudut duduk belah bawah, pastikan semua nilai sudut tu dekat belah bawah. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey. Macam itulah. Okey, dah salin ke nota cikgu? Dah salin dah? Tengah salin.
Tengah Dah. salin. Okey, okey. Salin dulu. Izzah, jelas ke ni Izzah? Jelas cikgu. Okey. Okey, cikgu nak teruskan kepada sesi soalan. Boleh ke? Kanda boleh ke tak ni kanda? Boleh. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita kena ingat satu benda lah. Setiap A, B, C ni semua duduk berhadapan. Semua mesti berhadapan. Apa maksud cikgu? Kalau bucu A berhadapan dia mesti tentang sisi A. Kalau bucu B depan dia mesti sisi B. Kalau bucu C depan dia mesti sisi C. Jelas? Okey. Jelas. Okey. Okey, mantap. Okey, kita akan pergi kepada latihan. Ni case nanti cikgu ajar Okey, sama je. Tak susah pun. Kamu jangan pening buat pening pula Okey, jadi kat sini siapa-siapa yang ada buku boleh buka muka surat 177. Cikgu akan tunjukkan soalan nombor 1. Cikgu akan tunjukkan soalan nombor 1. Okey, jadi untuk petua kosinus dan petua sin. Petua sin, ingat. Kamu cikgu dah tulis dekat sini, kamu boleh cari sudut dan kamu boleh nak menyelesaikan panjang sisi. Kalau trigonometri sama je. Bila kita bercakap tentang trigonometri dekat sini, untuk petua sin, kamu boleh guna petua sin untuk cari sudut bagi satu segitiga dan kamu boleh guna cari satu sudut untuk sisi. Panjang sisi. Jadi dekat sini kita pergi kepada soalan. Cikgu akan tunjukkan contoh. Okey, masing-masing boleh tengok di hadapan. Dia senang je. Okey. Okey, yang pertama sekali, rajah di bawah menunjukkan sebuah segitiga XYZ. Okey, kita tahulah. Hitung panjang XY. Jadi dekat sini, dia nak panjang XY. Okey. Habis. Jadi, kamu kena tengok dekat sini untuk petua sinus. Yang pertama, bila kamu tengok ada panjang yang dia nak kamu tengok, ada tak sudut yang berhadapan dia? Okey, ada nilai. Okey, itu yang pertama. Jadi dekat sini, cikgu boleh keluarkan. Cikgu keluarkan XY per dengan sin 35 theta 11. Theta juga. Ni minit dengan saat ni. 35 minit 11 saat. Cikgu keluarkan terus. Lepas tu, cikgu cari. Cikgu cari apa? Cikgu cari mana yang kita boleh samakan. Jadi, yang kita boleh samakan dekat sini adalah dia kena pastikan sudut dan sisi tu berhadapan dan dua-dua tu ada nilai. Contoh, kita ada XY dekat sini 14.6 dan cikgu tengok, ada nilai sudut dekat depan dia. Jadi cikgu boleh letak sin 65 dekat sini. Jelas ke semua? Boleh faham sampai sini? Boleh. Okey, habis. Jadi dekat sini, kamu nak selesaikan, kalau kamu nak selesaikan, cikgu rekomenkan guna darab silang. Cikgu punya rekomen lah. Ikutlah kalau guru sekolah kamu ada cara tersendiri, suka hatilah. Tapi kalau cikgu pakai darab silang. Dekat sini, okey, dekat sini kita ada XY darab dengan sin 65. Okey, kalau tak nak pakai darab silang, ada yang tanya cikgu. Okey, ada yang WhatsApp cikgu. Tak apa, tak jadi masalah pun tak nak pakai darab silang. Teknik masing-masing lah. Tapi kalau tak nak pakai darab silang, suka hati. Bahagi, pindah ke sebelah dia jadi darab. XY sama dengan 14.6 per sin 65 darabkan dengan sin 35 minit 11 saat. Kamu tekan je dalam kalkulator. Cara nak tekan kalkulator. Pertama, buka kurungan. Tekan 14.6 per sin 65. Lepas tu tutup kurungan. Darab, tekan sin,
Lepas tu 35 tekan simbol tanda macam ni. Lepas tu kamu akan dapat macam ni. Tekan macam ni sahaja. Tekan je sebiji dekat depan. Jadi dekat sini, bila kamu tekan sebiji dekat depan, kamu terus akan dapat jawapan dia. XY sama dengan 9.282 cm. Bagi jawapan dalam 3 perpuluhan. Jelas ke semua? Boleh faham? Ke laju sangat? Boleh cikgu. Okey. Ili Syafiqah, jelas ke? Boleh? Oh, hilang dah. Iza boleh ke sampai sini Iza? Boleh cikgu. Okey. Jadi masing-masing daripada sini kita cuba buat satu soalan. Kita cuba buat soalan nombor 2. Okey, masing-masing cuba selesaikan soalan berikutnya. Rujuk contoh yang cikgu bagi. Rujuk contoh yang cikgu bagi. Siapa-siapa yang ada soalan nak tanya, tanya jangan diam. Tanya jangan diam. Okey, Aizul, rasa-rasa boleh buat tak Aizul? Boleh. Okey. Siap. Siap, bagus. Okey, cikgu nak buat dah. Boleh ke? Boleh ke? Cikgu takut tak sempat masa. Boleh. Okey, cikgu mula buat Boleh cikgu. Okey. Boleh. Jadi, masing-masing boleh tengok di hadapan. Kamu kena faham ni betul-betul. Nanti cikgu pergi lagi jauh. Okey, siapa yang nak tanya-tanya, jangan diam. Jangan diam. Sebab nanti bila cikgu pergi lagi jauh, tiba-tiba kamu terjatuh kat belakang, cikgu tak tahu. Jadi bila cikgu makin jauh, makin kamu jatuh, makin jatuh, sampailah kamu hilang motivasi nak belajar. Jadi kalau ada soalan nak tanya, tanya terus, jangan diam. Okey, habis. Jadi kita pergi kepada soalan nombor 2. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Raja di bawah menunjukkan sebuah segitiga. Okey, ini segitiga kita. Hitung panjang EF. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Panjang EF ni yang kita tak tahu sekarang. Bila kamu nak pakai petua sin, kamu kalau nak cari petua sin, kamu kena tahu sudut dekat D ni. Kalau kamu tak tahu, kamu tak boleh pakai petua sin. Macam mana nak tahu? Okey, jadi kita kena ingatlah. Sudut pedalaman untuk segitiga sama dengan berapa darjah semua? 180. 180. Jadi bila cikgu nak cari sudut warna biru adalah sama dengan 180, tolak dengan sudut 42, tolak dengan sudut 51. Dekat sini cikgu dapat sudut warna biru adalah sama dengan 180 tolak 42 tolak 51. Kita 87. dapat 87 darjah. Jelas? Jelas. Okey, habis kat sini. Okey, jadi barulah kita boleh samakan untuk petua sin. Macam mana? Okey, EF. Kamu masukkan EF per dengan sin 87. Sin 87 sama dengan. Okey, untuk sama dengan, kamu cari side yang mana dia ada panjang sisi dia dengan sudut dia yang berhadapan. Jadi kamu tengok warna hijau. Dekat sini kita ada DF, panjang sisi dia 5.6. Cikgu letak dekat sini 5.6. Per dengan kita tengok sudut yang dekat depan dia 42. Jadi dekat sini kita masukkan sin 42. Jadi nak cari EF, ni bahagi pindah ke sebelah.
5.6 per dengan sin 42 darab dengan sin 87. Dekat sini kamu akan dapat EF adalah sama dengan 8.358 cm. Ini jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh. Okey. Boleh. Ni cara dia Ni cara dia. Okey, selesai. Selesai. Okey, cikgu nak pergi pula kepada soalan seterusnya, boleh? Boleh cikgu. Alright. Okey. Jadi, cikgu akan pergi kepada soalan seterusnya. Nathaniel boleh follow lagi Nathaniel? Boleh cikgu. Okey, baik. Kita masih lagi ni petua sinus. Macam pelik pula sinus kan? Tapi tak apalah, selalu petua sin je lah. Okey, kita pergi pula kepada soalan yang berikutnya. Cikgu akan buat soalan nombor 3, kamu buat soalan nombor 4. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat hadapan. Okey. Tadi kita cari panjang sisi. Yang ini kita cari nombor 1 dengan nombor 2, kita cari dia punya panjang sisi. Kamu nampak? Sisi XY dan sisi EF. Sekarang kita akan gunakan petua sinus untuk mencari nilai sudut. Okey. Jadi nilai sudut kamu kena hati-hati. Kamu kena hati-hati. Hati-hati macam mana? Kamu kena kenal segitiga tu. Sebab tu cikgu ajar kamu kenal dulu segitiga. Sebab tu cikgu ajar kamu kenal segitiga dulu. Raja di bawah menunjukkan sebuah segitiga. ABC. Hitung sudut ACB jika sudut ACB ialah ACB ni macam ni lah baca dia. ACB. Maksudnya kalau nak tahu kedudukan sudut dia dekat mana, huruf dekat tengah-tengah ni sudut yang dia nak cari. Jadi soalan sekarang nombor 3 ni, dia nak suruh kita cari apa dia sudut C. Jelas ke apa yang soalan nak? Jelas cikgu. Okey, sekarang cikgu nak tanya. Dia kata hitung sudut ACB jika sudut ACB ialah sudut cakar. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia kita panggil obtuse. Okey, sudut cakar ataupun obtuse. Cikgu dah ajar tadi, bila kita cakap cakar ataupun obtuse, nilai dia kena lebih 90 darjah ke kurang 90 darjah? Cikgu nak tanya. Tengok balik nota. Kena lebih 90 darjah ke kurang 90 darjah? Cakap lebih. Yes, Lebih dia 90 kena darjah. lebih 90 darjah. Tengok balik nota. Sebab tu cikgu nak kamu kenal dulu baru kita pergi. Ni, cikgu dah ajar. Obtuse mesti lebih 90 darjah. Mana nota cikgu? Ni, obtuse. Ni obtuse kena lebih 90 darjah. Jadi, sepatutnya kamu kena faham. Sisi Sudut C yang kamu dapat ni kena lebih 90 darjah. Ingat tu. Jadi dekat sini kita terus kepada soalan. Okey. Yang pertama bila kita nak cari nilai sudut, kita tengoklah. Okey, kita ada 13.5 dekat sini. Cikgu masukkan 13.5 per dengan dekat sini sin theta. Dekat sini cikgu tak gantikan theta lah, cikgu cakap C. Sin C. Sama dengan ni sebab kita dah jumpa satu berhadapan, kita cari satu lagi berhadapan. Dekat sini cikgu letak sisi dekat atas. Okey, ni pun cikgu kena letak sisi dekat atas. 9.3 dengan sudut dia 38, cikgu dapat sin 38. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Alright. Okey. Jadi dekat sini sebenarnya lagi bagus darab silang lah. Darab silang. Okey. Cikgu suka darab silang sebab cikgu tak nak kamu pening yang ni tau. Cikgu tak nak kamu pening. Sebab kalau ini boleh je pindah ke sebelah dia jadi bahagi belah atas. Tapi cikgu tak nak kamu pening yang tu. Kita kena faham lah. Bila dua-dua pecahan dan tengah-tengah ada sama dengan, kamu boleh darab silang. Maksudnya dekat sini 13.5 darab dengan sin 38. 9.3 darabkan dengan sin C. Okey, jadi dekat sini kamu selesaikanlah. 13.5. Kalau cikgu nak cari sin C, cikgu kena pindahkan ni pula ke sebelah.
sin C sama dengan 13.5 darab dengan sin 38 per dengan 9.3. Okey. Faril ada ke kat situ Faril? Ada cikgu. Faril, Faril, kenapa cikgu tak terus tekan 13.5 darab sin 38? Kenapa kita tak terus tekan? Faril boleh jawab? Tak boleh cikgu. Sebab bila kita letak sin, kamu akan dapat jawapan dalam kalkulator panjang. Jadi kamu akan bundarkan. Dia nak jawapan yang tepat, kamu tak boleh bundarkan. Semoga jelas. Bila kamu boleh bundarkan, jawapan akhir je kamu boleh bundarkan. Jadi masing-masing tekan kalkulator 13.5 darab sin 38. Lepas tu bagi 9.3. Kamu terus shift sin dengan answer yang kamu jumpa tadi. Okey, masing-masing tekan kalkulator, kamu akan dapat 63.34 darjah. Okey, masing-masing tekan. Dapat tak 63.34? Kalau siapa-siapa yang tak dapat, bagi tahu cikgu. Cikgu ajar tekan kalkulator. Izzah dah tekan ke belum Izzah? Dah cikgu. Dapat tak? Dapat. Okey, Kaisara dapat tak Kaisara? Putra dapat tak 63.34? Dapat. Dapat. Kanda dapat Kanda? Dapat cikgu. Dapat. Okey, sekarang kita tengok C, 63.34. Adakah ini sudut obtus? Cikgu nak tanya, adakah ini sudut obtus? Tak. Tak. Jadi, dia dah mention dekat sini. Sepatutnya C tu adalah sudut obtus. Sepatutnya C tu lebih 90 darjah. Jadi, macam mana kita nak dapat jawapan yang sebenar dia? Okey. Jadi, cara nak dapat jawapan dia adalah kita tolak dengan 180. 180 tolak dengan 63.34 darjah. Kamu akan dapat C sama dengan 116.66 darjah. Ni jawapan dia. Sebab tu kena kenal obtus tu apa. Dan acute tu apa? Sudut cakar tu apa? Sudut tirus tu apa? Baru kamu boleh jawab. Dekat NMAT dia tak ajar dah. Oh, obtus kena macam ni. Cakar kena macam ni. Acute kena macam ni. Tak, dia tak pergi kepada basic dah. Kamu sendiri yang kena tahu benda tu. Tapi cikgu bagi tahulah. Jelas ke semua cikgu jawab kat depan ni? Jelas. Okey. Jadi dah soalan nombor 3. Masing-masing daripada situ kita jawab soalan nombor 4. Okey. Jadi berdasarkan apa yang cikgu ajar tadi, cikgu nak masing-masing selesaikan soalan nombor 4. Kalau siapa-siapa ada soalan nak tanya, tanya sekarang. Cikgu bagi masing-masing 2 ke 3 minit, cuba selesaikan. Okey, cuba selesaikan. Nak tanya, tanya. Siap. Dah. Okey, jadi cikgu nak mula buat dekat depan ni, boleh ke? Boleh. Okey. Jadi kena ingat, jangan sesekali bundarkan. Bila boleh bundarkan, jawapan akhir je kamu boleh bundarkan. Ingat tu.
Okey, kanda okey ke kanda setakat ni? Jelas lagi? Okey. Okey, Ili Syafiqah okey setakat ni Ili Syafiqah? Okey. Okey, Raja di bawah menunjukkan sebuah segitiga KLM. Diberi KML ialah sudut cakah. Hitung KML. Ni bukan Kamal Okey. KML. Kalau kamu nak tahu sudut mana yang dia nak minta sekarang, kamu tengok sudut yang tengah-tengah. Maksudnya dia nak minta sudut M tu sama dengan berapa darjah. Tapi dia mention dekat sini sudut ni adalah cakah. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia mesti obtuse. Bermaksud sepatutnya nilai jawapan kamu mesti lebih daripada 90 darjah. Kena faham tu. Okey. Habis. Jadi dekat sini kita guna petua sin. Okey, sudut M adalah dekat yang warna biru ni. Okey, cikgu keluarkan. Sudut M adalah kalau kamu pening kamu boleh letak. Kamu boleh letak ke atas. Tak ada masalah. Lagi singkat. Tengok Sudut M. Kalau kamu setkan. Tadi kan sin kat bawah. Kamu nak letak sin kat atas. Tak jadi masalah. Sin M. Per dengan depan dia ada 9. 9 cm. Tulis 9 je lah. Sama dengan. Kamu tengok pula sudut ni 40. Sin 40. Depan dia ada 7. Per dengan 7. Jadi dekat sini cikgu pindahkan 9, pindah ke sebelah, cikgu akan dapat sin 40 per dengan 7 darab 9. Lepas tu kamu tekan, lepas tu jangan lupa, jangan bundarkan. Tekan terus shift sign, lepas tu tekan answer. Dekat sini sepatutnya nilai M kamu adalah 55.73 darjah. Dapat ke semua? Dapat. Okey, ada tak yang tak dapat? Aizul dapat ke Aizul? Dapat. Okey, habis. Jadi M ni kamu dapat 55.73. Sekarang dia kata dia adalah obtuse. Jadi bila obtuse kena lebih 90 darjah. Jadi dekat sini itu bukan nilai sudut dia lagi. Jadi nilai sudut dia kamu ambil 180 tolak dengan 55.73. Jawapan kamu dekat sini 124.27 darjah. Ini kamu kena mention lah. Inilah jawapan dalam sudut cakar ataupun obtuse. Kalau tak nak mention pun tak apa, saja je cikgu mention. Cikgu. Ya, ada siapa nak tanya soalan? Kenapa tolak 55 je? 55.73? Kenapa tolak? Kenapa tak tolak 40? Kenapa tak tolak 40? Sekali dengan 40. 55 tak boleh. Sebab sudut ni je yang cakar. Jadi bila dia mention sudut M ni je yang obtuse, jadi ini je yang lebih daripada 90 darjah. Jelas ke Izzah? Oh, gitu. Kalau Izzah cakap nilai yang lain, dia segitiga ni untuk obtuse angle dan acute angle satu je sudut. Okey, satu je sudut. Macam mana cikgu nak terang Kalau kamu ada dua sudut cakar ataupun dua sudut obtuse dalam segitiga, kamu punya segitiga akan sedikit kecacatan. Betul. Tapi cikgu tak nak tunjuk sekarang, cikgu tak nak kamu pening. Cikgu boleh bayangkan. Cumanya kita kena ingat untuk obtuse angle dan acute angle, satu je nilai sudut yang lebih 90 darjah ataupun kurang 90 darjah. Kalau obtuse lebih, kalau acute kurang. Jelas ke semua? Boleh faham sampai sini? Cikgu. Ya. Kalau jawapan dia macam lari sikit, boleh ke cikgu? Contoh saya dapat 124.31. 124.31. Kalau boleh tak boleh, kalaulah boleh janganlah. Kalau boleh janganlah.
Sebab nilai dia akan lain. Kalau macam Faril dapat tu kan, Faril ada buat bundarkan kat sini. Faril ada buat perbundaran ke kat sini? Maksudnya Faril ambil 2 titik je ke, 2 nombor, 2, 3 nombor ke? Ada? Tak ada cikgu. Mungkin Tak ada. kalkulator kot. Mungkin kalkulator. Kalkulator, kalau kita tak set, kalkulator dia ada set tau. Dia ada set. Setiap kali jawapan nak bundarkan berapa. Kamu kena buang. Kamu kena check lah kalkulator kamu. Tapi kalau macam Faril confuse sangat dalam exam, tulis je lah. Okey Faril. Okey cikgu, terima kasih. Jadi pastikan sebelum masuk exam, reset kalkulator tau. Reset kalkulator. Kita tak tahu kalkulator kita ni dalam gradient ke, dalam degree ke. Okey. Jadi jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. Alright. Selesai dah. Selesai dah. Okey. Itulah dia sudut-sudut cakar, sudut-sudut obtus. Okey. Cikgu nak baca komen sikit. Alamak, sorry ada yang tanya cikgu. Ingat formula tapi tak tahu cara nak explain. Yang mana tu Anas? Cikgu lupa dah Anas. Yang tadi. Okey, jadi masing-masing. Okey, dapat. Okey, jadi masing-masing cuba komen dekat chat. Sampai sini jelas ke semua? Sampai sini jelas dengan faham ke? Saya 22 hari bulan ni dah exam. Wow, awalnya. Kena banyak study tu Akmal. Sempat ke habis? 22. 22 sejujurnya sempat habis bab 9. Bab 10 cikgu tak sempat. Sempat habis bab 9. Bab 10 cikgu tak sempat. Sejujurnya lah. Oh, sama kanda. Oh, okey, jelas. Kena cikgu buka extra kelas untuk buat ni. Paper. Okey. Jadi, cikgu nak teruskan. Rasanya satu negeri sama tarikh. Anas negeri mana Anas? Selangor. Selangor kat mana Anas? Oh, 22 nanti start amali. Oh, Anas form 5 ke? Anas, Petaling Jaya. Okey. Cikgu duduk Rawang. Mana tahu boleh singgah. Okey. Jadi kita akan pergi kepada kita punya soalan yang seterusnya. Boleh ke semua? Boleh. Okey. Jadi dalam segitiga, cikgu dah ajar dah habis dah. Kalau kita tengok dekat sini, untuk petua sain cikgu dah habis dah. Tapi kamu kena buatlah latihan lagi. Tak cukup. Kalau kamu depend dengan soalan yang cikgu bagi dalam kelas je, tak cukup. Sebab tu cikgu bagi extra homework tu. Kamu belajar. Okey, petua sain cikgu dah ajar. Kita dah jawab sampai sini tadi. Nampak dia dah habis dah. Sekarang ni, kita akan pergi kepada ambiguous case. Case berambiguiti bagi sebuah segitiga. Okey, kanda. Kanda tahu ke ni kanda? Apa maksud dia? Tahu ya. Okey. Jadi bila case ni, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan terangkan. Jadi dalam segitiga dia ada 3 je. Dia ada 4. Satu petua sin, satu case ni, lepas tu petua cos, lepas tu luas. Lepas tu habis dah. Itu je. Okey, tapi benda-benda tu kamu kena banyaklah buat latihan. Samalah, cikgu akan ajar lah. Tapi kamu jangan risau. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Ini adalah soalan izah tanya tadi. Soalan izah tanya tadi. Tapi mungkin tak nampak lah. Okey, soalan dia adalah, okey, cikgu baca lah. Masing-masing boleh salin yang ni. Tak pun salin ni. Yang cikgu buat warna biru ni lah. Semua dalam ni. Kes berambiguiti bagi sebuah segitiga akan terjadi apabila diberi 2 sisi dan satu sudut bukan kandung. Sudut tirus. Sudut tirus. Di mana sudut tersebut bertentangan dengan sisi yang terpendek. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Kes ni, kalau kita cakap kes, dia tak selalu terjadi.
dia tak selalu terjadi. Tetapi bila dia terjadi, kamu kena faham cara nak selesaikan dia. Ni apa benda ni? Okey, kita pergi kepada kes berambiguiti bagi sebuah segitiga akan terjadi. Tengok, dia bukan semua kes, dia bukan semua keadaan. Dia terjadi apabila diberi dua sisi dan satu sudut bukan kandung, di mana sudut tersebut bertentangan dengan sisi terpendek. Jadi, masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey, yang pertama sekali, dua sisi di sini maksud dia adalah 10 dengan 8. Ini sisi pertama, ni sisi kedua. Habis ini dia. Diberi dua sisi. Kemudian dia kata satu sudut kandung. Iaitu sudut tirus. Sudut tirus ataupun acute. Sudut tirus ataupun kita bagi nama dia acute. Nilai dia kurang daripada 90 darjah. Okey, habis. Habis. Lepas tu, ni dia. Nampak dia kurang daripada 90 darjah. Dan. Ingat balik. Di mana sudut tersebut bertentangan dengan sisi terpendek. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, dia bertentangan dengan sisi terpendek. Sini 10. Sini mesti lagi besar lah. Sini 8. Nampak? Sudut ni dia bertentangan dengan sisi terpendek. Jadi cikgu simplify dekat kamu. Kes ni terjadi apabila yang pertama kamu diberi dua sisi. Kenapa nak kena bagi dua sisi? Supaya boleh tentukan sisi mana terpendek. Sebab tu nak tak nak dia kena bagi dua sisi. Sampai sini jelas ke untuk yang pertama? Jelas. Okey. Contohlah kalau dia tak bagi 10 kan. Kalau dia tak bagi 8 kan. Kalau dia tak bagi 8. Macam mana cikgu nak tahu sini paling pendek? Walaupun dia bagi tahu 8 kan. Walaupun dia bagi tahu 8. Cikgu cakap tiba-tiba dia tak bagi 10. Dia bagi tahu 1 je. Dia tak boleh jadi. Sebab apa? Sebab kita tak boleh declare dia paling pendek kalau kita tak tahu panjang AC dengan panjang AB. Sekarang ni bila dia bagi dua sisi, kita boleh nampak mana satu sisi yang terpendek. Sebab tu dia bagi poin yang pertama. Jelaskan semua poin yang pertama, boleh faham? Boleh. Okey. Yang kedua adalah satu sudut bukan kandung. Bukan kandung ni nama lain dia adalah sudut tirus. Ataupun kita bercakap tentang acute. Yang mana nilai dia, cikgu macam rapat sangat. Yang mana nilai dia mesti kurang daripada 90 darjah. Dia bagi. Dan yang ketiga, kes ni kalau cukup tiga-tiga syarat ni, okey, kes ni berada pada segitiga tu. Dan sudut tirus berhadapan. Maksudnya dia duduk depan-depan dengan sisi terpendek. Ini tiga benda. Ini kita panggil dia faktor ke, kesan ke apa syarat. Syarat kes ambiguity. Dah salin ke semua? Ke tengah salin lagi? Cikgu. Ya, tengah salin. Okey. Salin. Dah habis bagi tahu cikgu, jangan diam tau. Dah habis bagi tahu cikgu, jangan diam. Yang lain dah ke? Dah. Okey. Jadi kes ni dia terjadi sebab kita nak bagi tahu sama ada segitiga ni wujud ke tak.
Sama ada segitiga ni wujud ke tak. Dia macam soalan Izzah ada tanya tadi kan, kenapa satu je yang sudut obtus, kenapa yang lain tak tolak dengan 180? Okey, cikgu tunjuk tapi takut kamu pening kan tu. Tak apalah, malaslah nak tunjuk, nanti pening nanti dalam sangat tak boleh juga. Okey, tapi cikgu tunjuk cara untuk menentukan sama ada segitiga tu wujud ke tak. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan pergi kepada contoh 2. Masing-masing boleh pergi kepada contoh 2. Okey. Jadi, tengok tentukan sama ada segitiga di bawah wujud ataupun tidak. Ni sambung tau Kenapa dia tak sambung? Kenapa dia tak sambung? Sebab dia tak boleh nak declare lagi sama ada segitiga ni wujud ataupun tak. Dia ada logik dan dia ada tak logik dia. Okey. Jadi kita kena faham. Kita kena faham 3 benda tadi. Kita kena faham 3 benda tadi. Jadi macam mana kita nak tentukan? Macam mana kita nak tentukan dia tu adalah wujud ataupun tak? Okey. Cikgu nak kamu jelas, yang cikgu tunjuk ni hanya ada pada kes berambiguiti. Kenapa cikgu cakap ni kes berambiguiti? Okey, dia bagi 2 sisi, 5 cm dengan 2 cm. Yang pertama, cukup dah syarat pertama. Yang kedua, dia bagi satu sudut tirus, sudut yang kurang 90 darjah. Cukup dah syarat kedua. Yang ketiga, sudut tu berhadapan dengan panjang sisi paling pendek. Jadi inilah kes berambiguiti. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey, Putra boleh follow lagi ke Putra? Tengah follow ke kurang jelas? Izzah, jelas ke Izzah? Ke nak cikgu terang lagi sekali? Jelas. Cikgu. Okey, cikgu risau kalau ada yang tak jelas Okey, kita tengok syarat ni. Masing-masing tengok syarat ni. Okey, cikgu bawa dia pergi ke sebelah. Cikgu bawa dia pergi ke sebelah. Tengok betul-betul. Nanti kan pening pula. Kadang-kadang tahu syarat, tahu ni kes berambiguiti. Tahu. Okey. Ni kes berambiguiti. Tengok nombor 2 ni kamu tengok Okey. Ni adalah kes berambiguiti. Okey. Jadi berambiguiti, kes berambiguiti. Kita tengok dulu. Syarat dia. Okey, yang pertama, syarat pertama, dia bagi 2 sisi. Okey. Dia bagi 2 sisi, sini 5 cm, sini 2 cm. Lepas tu dia bagi sisi bawah. Sisi bawah ni panjang. Jadi dia bagi 2 sisi sebab apa? Supaya kita boleh tentukan mana sisi terpendek. Okey, bermakna ini kita punya terpendek. Semua jelas ke? Semua syarat pertama ni? Boleh faham syarat pertama? Boleh cikgu. Okey. Yang kedua, sudut tirus. Sudut tirus ni adalah yang mana nilai dia bawah 90 darjah. Dia bagi. Jadi kita nampak ini dia 42. 42 lebih kecil daripada lebih pula. Lebih kecil lah, kecil daripada 90 darjah. Tu yang kedua. Jadi ni ciri-ciri yang kedua, syarat kedua. Syarat yang ketiga adalah kamu tengok dekat depan dia kata sudut tirus tadi berhadapan dengan sisi terpendek. Mana dia? Ni sudut tirus tadi dia duduk depan-depan dengan sisi terpendek. Jadi kita boleh cakap, okey, ini adalah kes berambiguiti. Jelas ke? Boleh faham semua? Boleh. Okey. Boleh. Jadi kenapa dengan kes ni? Kita tahu kes kan? Tapi tak tahu pula. Macam mana? Okey. Kes ni adalah kita boleh tentukan sama ada dia wujud ataupun tak. Jadi macam mana nak tentukan dia wujud ataupun tak? Okey. Jadi masing-masing ikut step daripada cikgu. Cikgu nak mula kira boleh ke? Semua dah jelas ni kes ambiguity? Boleh. Okey. Jadi cikgu akan mula kira. Mengira nilai tinggi segitiga tersebut. Yang pertama, tinggi dia yang mana? Tinggi dia dekat sini adalah kita create satu tinggi. Tinggi dia tak bagi tahu. Kita create. Create ni maksudnya kita gariskan. Mana tinggi dia kat sini? Kita ambil daripada sini, kita tegakkan. Ini adalah kita punya
tinggi. Ataupun cikgu cakap dalam bahasa Inggeris dia height. Sampai situ jelas? Jelas. Jelas. Okey. Jadi dekat sini dia suruh kita kira dulu nilai tinggi dia. Maksudnya dia nak kita cari H sama dengan apa. Jadi kat sini kamu tengok, kamu fokus kepada segitiga yang cikgu baru cipta. Segitiga yang cikgu baru cipta ni nama dia segitiga apa? Nama dia apa? Right angle triangle. Pandai. Jadi kalau right angle triangle cikgu boleh selesaikan guna apa? Cuba fikir. Tangent. Sikit lagi. Teorem plus. Teorem Pythagoras. Apa formula dia? A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Salah. Bukan teorem Pythagoras. Sorry. Trigonometri. Sohkah toa. Sebab tu cikgu ajar dulu awal-awal tadi. Kita kena ingat. Mana cikgu tunjuk? Takut tak jumpa kan? Ni. Ni. Sohkah toa. Mana sohkah toa tadi? Ni. Sohkah toa. Maksudnya kita pakai dekat sini. Kamu jangan cakap tak pakai pula. Cikgu tak tahulah. Kalau kamu belajar kat sekolah macam mana. Takut ada guru-guru ada cara masing-masing. Jadi kita pakai sohkah toa tu. Jelas ke semua? Kita pakai sohkah toa dekat sini? Jelas. Kenapa kita boleh pakai sohkah toa? Sebab dia right angle triangle. Dekat sini cikgu tunjuk. Kat sini cikgu akan cari A kita. A kita adalah mencari nilai H. Jadi mencari nilai H, kita tengok segitiga yang kita baru cipta ni adalah segitiga bersudut tegak. Apa maksud segitiga bersudut tegak? Kamu ada satu sudut sama dengan 90 darjah. Kamu boleh tengok sudut warna biru yang cikgu buat tu. Jadi bila dia segitiga bersudut tegak, kamu boleh pakai sohkah toa. Sekarang, bila kita nak cari nilai H, ini kita kena bagi nama dululah. Okey, cikgu keluarkan segitiga dia. Cikgu keluarkan segitiga dia. Okey, ini adalah 42 darjah. Ini adalah kita punya 5 cm. Ini kita punya H. Jadi untuk selesaikan soalan ni, kamu kena cari dahulu kedudukan H. Kedudukan H tu yang mana? Kedudukan H, cikgu nak tanyalah sikit pelajar-pelajar AdMath ni. Macam mana kita nak tahu kedudukan H tu? Mana satu kedudukan H kat sini? A, C, B. Mana satu? AB ke CB ke AC H kita? BC. Hypotenuse. Mana satu hypotenuse? AC. Pandai. Hypotenuse mesti duduk berhadapan dengan 90 darjah. Ini adalah H kita. Okey, mana satu opposite kita? Cikgu nak tanya. Mana satu opposite kita? AB ke BC? BC. Pandai. BC. Ini adalah O kita. Dan ini adalah A kita ya. Jadi dekat sini, H kita ada nilai 5 cm. O kita ada H. A kita tak pakai. Tak pakai A. Okey, kita potong yang ada A. Kah dia ada A, potong. Toa ada A, potong. Bermaksud dekat sini kita pakai soh. Formula soh tu apa? Kita kembangkan. Sin theta sama dengan O per H. Sin theta. Theta kita 42. O kita 5 cm. H kita adalah BC. Tapi cikgu tunjuklah. Cikgu tunjuk terus H. Jelas ke semua? Sampai sini? Boleh faham? Boleh. Okey. Inilah cara dia. Soh. Terbalik pula dah. Sorry. Soh. O adalah H kita ni. H. Dan hypotenuse kita adalah 5 cm. Terbalik. Sorry. Cikgu, dia 42. Ni 42. Okey. Jadi kita nak cari H. 5 ni bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Sin 42 darab dengan 5. Dekat sini H. Kamu akan dapat H sama dengan 3.346 cm. 3.346 cm. Jelas ke semua sampai cikgu cari nilai H tu? Jelas. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok. Cikgu pergi kepada soalan B. Membandingkan.
Membandingkan. Cikgu nak tanya kamu semua. Sisi terpendek kita 2 cm. Tiba-tiba dekat H, cikgu dapat 3.346. Logik tak logik? Ha. Logik ke tak logik? Ha. Logik. Okey. Kalau kamu kurang jelas, cikgu keluarkan satu lagi segitiga. Okey. Nak cari hipotenus. Bila cikgu tulis hipotenus untuk segitiga yang baru ni. Hipotenus kita apa? Ini adalah hipotenus kita. Apa maksud hipotenus? Jarak terpanjang. Panjang yang paling Sisi terpanjang. Gitu. Sisi terpanjang. Jadi, bila kamu dapat 3.346 dekat sini, tiba-tiba hipotenus kita 2 cm. Logik tak logik? Tak. Bermaksud segi 3 tidak wujud. Jelas ke semua? Itu cara nak tentukan. Itu cara nak tentukan segitiga tu wujud ataupun tak wujud. Kalau dia wujud macam mana? Kalau dia wujud, nilai H mesti kurang daripada 2 cm. Barulah kita boleh cakap dia wujud. Bila dia wujud, baru kita boleh pakai petua sin dan petua cos. Jelas ke semua? Boleh faham cikgu tunjuk kat depan ni? Okay. Boleh cikgu. Okey. Ke dah pening dah? Dah pening dah ke? Kanda okey ke lagi setakat ni kanda? Okey oh. Okey. Izzah macam ni Izzah? Jelas ke Izzah? Jelas cikgu. Ilis Syafiqah jelas ke? Jelas. Okey, salin. Inilah dia kes berambiguiti. Inilah dia kes berambiguiti. Kes berambiguiti dekat sini adalah kita kena fahamlah dia adalah satu segitiga yang tak kita boleh tentukan dia. Nak wujud ke tak wujud. Kalau dia wujud, kamu punya H kena pastikan kurang daripada 2 cm. Okey. Sampai sini semua jelas ke? Nak dengar suara sikit. Aizul jelas ke Aizul sampai sini? Jelas. Okey. Okey. Jadi, Putra boleh follow lagi ke setakat sampai sini Putra? Boleh cikgu. Okey. Jadi, sebab itulah untuk siapa-siapa yang dah belajar case ambiguity, dekat sini dia akan sengitkan nilai H ni. Dia akan sengitkan nilai H ni. Sebab itulah dia akan sengitkan nilai H ni. Kenapa dia sengitkan ni? Aizul, kenapa cikgu nak tanya Aizul? Kenapa dia sengitkan nilai H ni Aizul? Tahu? Tak. Sebab dia nak bagi segitiga Nak buat dia tu. punya tu lagi pendek. Yes, pandai. Betul. Jadi dekat sini kita nak bagi tahu yang segitiga ni wujud. Cara wujudkan dia macam ni. Kita sengitkan dia. Okey, dah habis salin ke? Cikgu nak tunjuk pula untuk soalan ambiguity pengiraan. Ini soalan dekat depan ni adalah cara menentukan sama ada segitiga ni wujud ataupun tak. Cikgu harap kamu boleh follow lah. Sebab dia banyak sikit kaitan. Ni kaitan form 3. Ni form 3. Ni form 3. Okey. Cikgu nak tanya siapa Anas. Anas jelas ke Anas? Anas typing sikit. Hipotenus sepatutnya. Ya betul Syakir. Terbaik. Okey, itulah dia. Okey, cikgu nak pergi kepada soalan yang berikutnya. Boleh ke? Okey. Okey. Jadi, sebab itulah dekat sini case ambiguity ni nak selesaikan macam mana? Kanda dah belajar kan dekat sekolah? Ke tak belajar lagi sampai sini? Ambiguity ni saya tak belajar lagi. Tak belajar lagi. Okey. Izzah, dah belajar belum kat sekolah ni?
Dah cikgu. Dah habis. Dah, senanglah dah belajar. InsyaAllah. Senang. InsyaAllah. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan untuk segitiga wujud, satu segitiga wujud ni masing-masing boleh tengok. Cikgu ringkaskan penjelasan cikgu dekat sini. Siapa-siapa yang ada buku teks boleh buka muka surat 247. Ini nota yang sangat penting lah untuk case ambiguity. Ini adalah nota yang sangat penting. Tapi kalau dia nak tunjuk pengiraan, seperti yang cikgu tunjuk tadi. Seperti yang cikgu tunjuk tadi. Okey. Jadi kita pergi kepada bila dia wujud dan bila dia tak wujud. Bila dia wujud dan bila dia tak wujud. Okey. Ni tadi tak wujud sebab apa? Sebab kita dapat tadi nilai H lagi besar daripada A. Kamu boleh tengoklah. Cikgu tengok nilai H cikgu 3.346 lagi besar daripada 2. Sebab itulah cikgu cakap tiada segitiga yang wujud. Ini yang pertama. Okey. Nombor 2 dekat sini. Bila keadaan dia ni? Bila kamu kira H. Cikgu ulang. Bila kamu kira H, nilai A dengan H kamu tu sama. Maksudnya wujud satu segitiga. Tadi kita kira nilai H lagi besar. Tapi kes nombor 2 ni, bila kamu kira nilai H, contoh ni 2 cm, tiba-tiba kamu dapat 2 cm juga. Bermakna ada satu segitiga yang wujud dekat situ. Jadi macam mana nak bagi nampak? Nampak macam ni. Ini adalah satu segitiga yang wujud dekat situ. Okey. Dan seterusnya iaitu nombor 3. Senang cerita dekat sini. Untuk kes nombor 3 adalah compare nilai H lagi nilai A ataupun ni nilai A dah ni nilai A lagi besar daripada nilai H. Maksudnya dekat situ ada 2 segitiga yang wujud. Mana 2 segitiga yang wujud dekat sini? Ini yang pertama, ini yang kedua. Sampai sini jelas ke semua? Jelas. Okey Jadi clue dia apa kat sini? Clue dia kamu kena dapatkan nilai H. Dapatkan nilai H. Bila kamu dapat nilai H, baru kamu boleh tentukan. Kalau nilai H tu tiba-tiba lagi besar daripada A, dia tak wujud. Kalau nilai H sama dengan A, dia wujud tetapi ada satu je segitiga. Kalau yang seterusnya adalah nilai A lagi besar daripada H, dia wujudlah. Tapi dia ada 2 segitiga. Okey, sampai sini boleh follow ke? Boleh follow lagi? Boleh. Okey. Boleh cikgu. Jadi nak dapatkan nilai H, jangan cakap cikgu tak ajar pula ni. Cikgu dah ajar dah cara nak dapatkan nilai H ni. Lepas kamu dah dapatkan nilai H, kamu comparekan dengan gambar yang cikgu tunjuk ni. Cikgu nak minum air kejap lah. Okey, salin dulu. Screenshot ke? Okey, inilah dia kes berambiguiti. Okey, macam mana nak selesaikan soalan kes berambiguiti ni? Okey, cikgu nak pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan kes berambiguiti ni kamu kena cipta satu lagi segitiga. Kamu kena cipta satu sisi baru. Okey. Jadi cikgu nak mula tunjuk calculation untuk kes ambiguiti. Boleh ke semua? Sekejap cikgu dengan salin tadi. Okey. Salin. Buat nota ringkas. Jangan depend kat buku teks. Kamu percayalah nanti kamu nak exam tak adanya kamu nak buka buku teks. Okey. Salin. Dah habis bagi tahu Ili Syafiqah dah habis salin belum? Iza dah habis salin dah Iza? Dah cikgu. Okey.
Cikgu bagi 1 minit lagi tau. Cepat. Siap. Okey, bagus. Okay. Okey, cikgu akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Cikgu akan tunjukkan masing-masing boleh tengok. Okey, kita pergi kepada contoh 4. Kita pergi kepada buku teks sekejap. Case ambiguity ni kamu kena ambil serius lah. Sebab case ambiguity ni kadang-kadang masuk periksa tak tahu nak buat macam mana kan. Jadi masing-masing boleh tengok. Okey, kita pergi kepada soalan ni. Tentukan sama ada wujud case berambiguity bagi setiap segitiga berikut dan jelaskan. Okey, kita pergi kepada A. Okey, untuk A dekat sini, kita cakap dia wujud. Okey, kita nak cakap dia wujud case ni, kamu tengok syarat yang cikgu dah keluarkan 3 ni bila cukup keluar 3 syarat ni, okey, itu ada case ambiguity. Okey, syarat yang pertama ada 2 sisi. Syarat yang kedua ada sudut tirus. Dan syarat yang ketiga, sudut tirus ni berhadapan dengan sisi terpendek. Lepas tu, wujudlah case ambiguity. Itu je. Okey, B ni tak wujud case ambiguity. Kenapa? Okey, bagus dah dia bagi ada 2 sisi. Tapi tiba-tiba dia bagi 2 sudut. Bila dia bagi 2 sudut dekat sini, tak boleh dah jadi case ambiguity. Untuk case ambiguity, cikgu ulang balik, kena ada 3 ni. Kena ada 3 ni. Izzah dah salin dah 3-3 ni, Izzah? Dah cikgu. Okey, Okey, habis. Jadi untuk case ambiguity, masing-masing boleh tengok di hadapan. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita akan pergi kepada soalan ini. Ya, ada tak soalan ni? Okey. Okey, Putra sampai sini ada soalan tak nak tanya Putra? Yang ni. Tiada. Tiada. Okey, jadi masing-masing berdasarkan apa yang cikgu dah tunjuk tadi, cuba selesaikan soalan nombor 2. Cuba selesaikan soalan nombor 2. Kejap. Okey. Sorry. Cikgu tak pakai sangat buku teks ni. Tapi cikgu nak kena pakai kak. Ya. Panjang. Darjah di sebelah menunjukkan PQR yang tidak lengkap. PQ. Okey. Okey, jadi masing-masing berdasarkan apa yang cikgu dah ajar, kita nak tentukan sama ada dia ada case ambiguity ataupun tidak. Okey, jadi cikgu akan selesaikan soalan A. Kamu kena ingat, ada soalan yang kamu kena lakar sendiri. Ada soalan yang kamu kena lakar sendiri. Okey. Jadi seperti bila kita kena lakar sendiri, siapa-siapa yang ada buku teks boleh buka latih diri 9.3. Boleh buka latih diri 9.3 muka surat 249. Cikgu akan buat A, kamu buat B. Boleh ke semua? Boleh? Cikgu. Okey. Jadi yang pertama sekali kamu kena faham dia ada tunjuk A, B, C. Apa tanda ni? Tandanya kita ada satu segitiga A, B, C. Kita ada satu segitiga yang mana segitiga tu kita tunjuklah. Ini A kita, ini B kita, ini C kita. Okey, habis. Okey, sudut dekat B. Okey. Sebelum kamu lukis ni kamu kena tengok dululah. Okey, sudut dekat B dia tunjuk 62.5 darjah. BC 14.5 cm dan AC 10 cm. Jadi dekat sini
kita ada B ke C. BC 14.5 cm. Lepas tu kita ada AC 10 cm. Jadi bila kita berhadapan dengan soalan macam ni, cikgu tunjuk A je tau. Cikgu tunjuk A je. Okey, nanti kau nak B ni takut tak sempat lah. Cikgu nak tunjuk soalan yang penyelesaian ni. Ni just tunjuk je. Okey, jadi kalau kita tengok A, B, C. Yang pertama sekali, kamu kena tengok dia punya panjang. Ini B ke C. Okey, kamu buat dulu satu panjang. Satu nilai panjang. Okey, B ke C. B ke C. Kamu ambil 14.5. Okey, ini adalah 14. Selesai. Kemudian A ke C. Daripada C ni, kamu akan ada satu lagi panjang. Kamu akan ada satu lagi panjang. A ke C, iaitu kamu dapat dia 10 cm. Dan yang terakhir dekat sini, kamu boleh sambungkan B ke A. Habis dah kat situ. Okey, kemudian dia kata wujud case kita kat sini 62.5. Jadi, kamu boleh masukkan sini 62.5 darjah. Okey, jadi boleh jelas ke macam mana cikgu lakarkan segitiga ni? Boleh faham semua? Faham. Okey. Okey, cikgu nak tanya kamu, wujud tak case ambiguity dekat sini? Wujud tak? Wujud. Wujud. Okey. Kenapa dia wujud? Kenapa dia wujud? Kita ada berapa syarat? Ada 3 syarat. Pandai. Betul jawapan dia wujud. Yang pertama, dia bagi 2 sisi. Yang ketiga, dia bagi sudut tirus. Kurang daripada 90 darjah. Dan yang terakhir, sudut ni berhadapan dengan sisi terpendek. Jelas ke semua? Ni just nak define dia ada case ambiguity ke tak? Jelas? Cikgu risau ni. Jelas ke? Jelas cikgu. Okey, mantap. Okey, semoga jelas. Okey, jadi kita pergi kepada penyelesaian masalah. Kita pergi kepada penyelesaian masalah. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 1. Okey, jadi kita pergi kepada soalan nombor 1 di bawah. Okey, jadi masing-masing kita tengok soalan nombor 1 dekat depan. Dia ada case ambiguity tak? Cikgu nak tanya. Ada case ambiguity tak dekat sini? Ada sebab itu yang punya sudut tu kan panjang terpendek. Pandai. Kita ada case ambiguity dekat sini. Jadi, bila kita ada case ambiguity dekat sini, kamu kena define yang ini. Nampak? Kamu kena define dia punya H. Sebab kamu nak tengok dia ada satu segitiga wujud ke, dua segitiga wujud. Jadi cara dia dekat sini, tapi tak payah nak cari H pun, tak payah. Okey, sebab dia dah bagi ukuran. Dia dah bagi ukuran. Jadi masing-masing boleh tengok. Okey, lakarkan segitiga ABC. Bila kamu nampak soalan macam ni, dia tunjuk A, lepas tu ada B apostrofi C, bermakna A, B, C dekat sini, kamu ada panjang ataupun sudut B yang baru. Kamu tukarkan kedudukan B kepada B apostrofi. Kalau kamu nampak macam ni. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi, lakarkan segitiga ABC yang lain mempunyai ukuran yang sama seperti segitiga ABC. Maksudnya, dia mempunyai ukuran yang sama. Bila kita cakap dia mempunyai ukuran yang sama, panjang CB ni dia tetap kena 5.2. Jadi, cikgu tunjuk kat depan. Masing-masing boleh tengok. Ni cara nak lakarkan yang baru ACB. Sini 9.8 cm, sini 5.2 cm, sini 26 darjah. Okey, habis dekat situ. Sekarang ni kita nak cari sudut B, tapi sudut B ni case kita ni adalah dalam segitiga berambiguity. Jadi cara dia kamu kena lakarkan sudut yang baru. Jadi segitiga yang baru. Jadi untuk melakarkan segitiga yang baru kamu kena faham
mempunyai ukuran yang sama. Maksudnya C ke B dekat sini 5.2, kamu kena buat satu segitiga sama kaki. Sebab tu kita belajar segitiga sama kaki tadi. Segitiga sama kaki bermakna sini 5.2, jadi sini pun 5.2 cm. Jadi yang ni apa sekarang? Inilah B yang baru kita. Jelas ke semua? Dapat ke cikgu lakarkan macam ni? Boleh faham semua? Boleh cikgu. Okey. Bila kamu dah buat macam ni, bila kamu dah dapat macam ni, inilah segitiga yang baru kamu. Inilah segitiga yang baru kamu. Iaitu B, iaitu B kamu adalah macam ni, A kamu macam ni, C kamu macam ni. Jadi panjang dia ambil lain ke? Tak, kita ambil sama je. Sama je. Maksudnya apa? Sini panjang dia adalah 5.2 cm. Sini panjang dia adalah 9.8 cm dan sudut dekat sini 26 darjah. Sekarang ni dia nak cari B. Sekarang ni cikgu nak tanya kamu, dia nak cari B. B ni kalau kamu perasan dia dekat sini. Jadi dekat sini kita boleh guna petua sinus dulu. Dia nak cari B ni tahu. Dia nak cari B sama dengan berapa. Okey, kita pergi kepada petua sinus. Petua sinus dekat sini, kita selesaikan petua sinus. Dekat sini kita akan dapat, kita akan cari dulu sudut yang warna merah ni. Yang B ni berhadapan dengan 98. Jadi dekat sini cikgu buat sin B per dengan 9.8 cm. Sama dengan kita pergi kepada sudut yang lagi satu. Sin 26, sin 26 sama per dengan 5.2 cm. Habis. Habis Okey, kita teruskan pengiraan kita. Untuk meneruskan pengiraan kita dekat sini, kita pindahkan pindah ke sebelah. Sin B sama dengan sin 26 per dengan 5.2 darab dengan 9.8. Habis. Lepas tu kita pindahkan sin B. Ni B apostrofi lupa cikgu. Ni B apostrofi. B apostrofi dekat sini, shift sign. Shift sign, kita salin balik answer yang kita dapat tadi. Okey. Sampai sini jelas? Boleh faham? Okey ke? Sampai sini okey? Boleh faham lagi? Faham. Okey. Okey. Tekan kalkulator dekat sini. Kamu tekan kalkulator. Kamu tekanlah kalkulator dekat depan. Cikgu pun tekan. Sin 26 bahagi 5.2 darab dengan 9.8. Okey. Lepas tu shift sign answer. Kita akan dapat dekat sini B apostrofi adalah sama dengan 55.7 darjah 71. Cikgu bundarkan. Okey, sampai sini jelas ke? Cikgu nak tanya, sampai sini jelas? Jelas. Okey. Bermakna dekat sini 55.71. Okey, segitiga sama kaki. Sudut dia dekat sini sama dengan sudut warna merah dekat sini. Jadi bila kita nak cari sudut, maksudnya kalau kita nak cari B dekat sini, sudut dia sama. Sebab apa? Sebab dia segitiga sama kaki. Jadi cara kita nak dapatkan sudut B adalah kita ambil 180 tolak dengan 55.71. 180 tolak 55.71. Dekat sini itulah jawapan yang kamu dapat. 124.29 darjah. Jelas ke semua? Boleh faham? Case ambiguity ni? Okey. Okey. Macam mana semua? Cikgu nak bagi kamu buat satu soalan terakhir untuk hari ni. Boleh ke? Izzah boleh follow lagi tak ni Izzah? Boleh lagi cikgu. Okey. Putra boleh follow lagi? Boleh. Tapi Ni jawapan dia.
Okey. Okey, jadi kita pergi kepada soalan yang terakhir untuk kamu jawab adalah soalan nombor 2. Okey. Jadi berdasarkan soalan nombor 1 tadi, okey, cikgu nak kamu screenshot dulu. Nathaniel, dah habis screenshot dah Nathaniel? Dah cikgu. Okey. Jadi dengan merujuk cara cikgu menyelesaikan soalan ni, cikgu nak masing-masing buat soalan nombor 2. Kamu kena ingat tau, case ambiguity segitiga dia memang kena macam tu tau. Memang kena macam ni. Ingat, segitiga ambiguity ni, segitiga dia memang kena macam ni. Maksudnya kalau dia nak suruh lakarkan tu, kamu buat je dulu dia jadi macam ni. Kamu buat je dulu dia jadi macam ni. Lepas tu kamu isi apa yang kamu nampak kat sini. Okey, boleh selesaikan soalan nombor 2. Mungkin ni maksudnya dia ada 2 jawapan tau. Cikgu lupa nak bagi tahu. Jadi dekat sini kata cari nilai-nilai yang mungkin. Maksudnya B boleh jadi 124.29 dan B boleh jadi 55.71. Okey, boleh selesaikan soalan yang terakhir untuk malam ni. Okey, cikgu bagi masa. Cuba buat, cuba buat. Jadi tak sempatlah cikgu nak habiskan kelas kan. Untuk bab ni memang mustahil lah sebenarnya untuk admit satu bab satu hari. Okey, jadi kalau minggu depan cikgu akan masuk lagi bab 9, cumanya kita akan belajar petua kosinus dengan luas. Hari ni kita belajar kenal segitiga, petua sinus dan case ambiguity. Okey. Kanda okey ke kanda setakat ni? Okey. Okey. Cikgu, Ya. A kecil dengan A besar tu ada beza ke cikgu? Apa? A kecil dengan A besar tu. Kan biasa kalau dia bagi lain-lain tu kan ada beza. A besar tu sudut. A kecil tu sisi. Nampak? A kecil tu sisi 6.8 cm. A besar tu sudut 32 darjah. Nampak ke Izzah? Nampak sikit. Okey. Nampak sikit. A besar sudut. A kecil sisi. Apa buat dulu cikgu bagi masa 2 minit. Satu minit lagi. Putra siap tak tu Putra? Ya, tapi tak pasti soalan. Tak pasti apa jawapan betul ke tak. Okey, jangan risau cikgu tunjuk kan.
Okey, cikgu nak tunjuk dekat depan dah. Boleh ke semua? Boleh. Okey. Jadi, Kanda, boleh ke cikgu nak pergi kepada soalan nombor depan? Boleh tu. Okey, ni soalan terakhir dah lah ni untuk case ambiguity. Jadi kita kena ingatlah case ambiguity ni pertama sekali bila dia suruh lakarkan, ingat gambar ni. Ingat gambar ni. Gambar ni lah untuk case ambiguity. Jadi kita pergi kepada gambar ni, lakar dan cari nilai-nilai yang mungkin bagi C. Okey. Jadi untuk C ni, kamu kena faham. Dia nak cari. Bila dia nak cari, dia semestinya bukan depan sisi terpendek. Bukan depan sisi terpendek. Maksudnya C ni kita boleh letak dekat sini. Okey. Dan panjang AC, dia nak suruh kita cari panjang AC juga. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok A kita, kamu boleh buat dekat sini. A adalah sama dengan 32 darjah. Dan panjang bagi A. Panjang bagi A tu yang berhadapan. Kalau A besar sudut, A kecil adalah dia punya sisi. 6.8 cm. C. Kalau C besar ni sudut, yang berhadapan dengan C ni adalah dia punya sisi kecil. Dia punya C kecil ni adalah dia punya sisi, iaitu 11.5 cm. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, kena ingat. Huruf besar adalah sudut, yang dia kena dekat sudut. Huruf kecil adalah yang berhadapan dengan kita punya sudut. Sama juga kalau A besar dekat sini berhadapan dengan dia adalah sisi dia. Kalau C besar dekat sini berhadapan dengan dia adalah sisi dia. Izzah, nampak dah Izzah kat situ? Nampak dah cikgu. Okey. Jadi dekat sini kita boleh cakap lah. Dia adalah case ambiguity. Jadi bila kita nak selesaikan ni, kena ingatlah. Bila dia kata, sketch and find the possible value. Okey, cari nilai. Mana? Okey, cari nilai yang mungkin bagi C. Bila dia cakap mungkin, dia ada lebih daripada satu nilai. Maksudnya daripada sini, kita kena wujudkan satu segitiga yang sama kaki. Supaya kita boleh kira menggunakan petua sinus. Sebab case ambiguity tak boleh pakai petua sinus. Kena ingat tu. Jadi dekat sini kita ubah sudut, kita create lagi satu segitiga dengan menambah lagi satu panjang dekat C. Tetapi dengan syarat dekat sini, kamu mesti mempunyai panjang yang sama. Kalau sini kita set 6.8, bermakna dekat sini pun kita set panjang dia 6.8 cm. Yang sudut baru ni apa? Sudut baru ni adalah C prime kita. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey, jelas? Alright. Habis dekat situ barulah kita boleh pakai petua sinus dengan hanya melibatkan segitiga warna biru. Sebab petua sinus tak boleh pakai dekat case ambiguity. Semoga jelas. Okey, jadi cikgu akan salin balik dekat sini. A kita adalah sudut dia 32 darjah. C kita panjang dia 11.5 cm. Ini adalah nilai C prime kita. Dan panjang ni dia adalah kena sama kaki. Jadi kita akan dapat ini 6.8 cm. Jadi kita nak cari nilai-nilai yang mungkin bagi C. Untuk nilai-nilai mungkin bagi C, cari dulu sudut warna hijau. Sudut warna hijau dekat sini kita pakai petua sinus. Petua sinus, sudut warna hijau, sin C per dengan yang depan dengan dia 11.5 sama dengan, tengok apa yang ada lagi, sin A iaitu 32 darjah
per dengan 6.8 cm. Kita pindahkan satu-satu, bahagi pindah ke sebelah, dia jadi darab. Jadi sin 32 per dengan 6.8 darab dengan 11.5. Kamu tekan kalkulator, lepas tu kamu tekan shift sin answer. Answer tu apa yang kamu dah dapat dekat atas tadi. Sampai sini jelas ke? Jelas. Jadi dekat sini kamu akan dapat dia punya sudut. Kita tekanlah. Buka kurungan sin 32 bahagi 6.8 darab dengan 11.5. Kita tekan shift sin. Kita akan dapat dekat sini 63.66. Ini salah satu nilai yang mungkin bagi C. Iaitu kita akan dapat dekat sini 63.66. Jadi kita nak dapat lagi satu nilai yang mungkin bagi C adalah ambil 180 tolak 63.66. Jadi 180 tolak 63.66 kita akan dapat dekat sini 116.34 darjah. Jadi kalau nilai-nilai yang mungkin bagi C adalah yang cikgu petakkan untuk yang warna biru. Ini jawapan untuk nilai mungkin bagi C. Menjawab ke semua? Okey. Cikgu, Ya. kalau katakan tiba-tiba dah ingat untuk lakai segitiga yang kes ambiguity ni hilang markah ke cikgu? Katakan tak letak konstasi. Hilang markah. Hilang markah. Jadi ambiguity kita kena ingat bentuk ni. Kita kena ingat bentuk ni. Tapi nak lakarkan dia senang je. Kita jadikan dia segitiga sama kaki. Kita kedalamkan dia. Itu je. Boleh Izzah? Boleh cikgu. Hilang markah sebab disuruh lakar. Kalau kita tak lakar, kita salah. Jadi kita hilang markah kat situ. Sebab bila kita lakar, orang yang tak faham A dengan A besar A kecil ni, bila dia tak boleh nak lakar. Jadi kat situ dia hilang markah. Jadi ada markah kat situ. Okey, selesai. Semoga jelaslah apa yang cikgu tunjuk dekat sini. Jadi cikgu dah ambil masa kamu 5 minit. Cikgu minta maaf lah. Okey, jadi sampai situ sahajalah kelas kita. Cikgu nak buat rumusan sikit. Case ambiguity panjang pula kan cikgu? AC tak buat lagi. AC. Panjang AC. Panjang AC pakai petua. Panjang AC kita pakai petua sinus tu je lah tadi. Itu jadi sebagai homework. Masing-masing boleh buat panjang AC kat sini. Maksudnya cikgu dah dapat nilai C. Cikgu dah dapat nilai C dekat sini. Masukkan nilai sudut dekat sini. Kamu cari panjang AC. Ni boleh dapat. Macam mana boleh dapat? Pakai sudut pedalaman segitiga. Lepas tu buat petua sinus. Tu homework lah cikgu bagi. Cikgu takut cikgu ambil masa lama. Ada yang WhatsApp cikgu ni. Putera, boleh ke Putera? Boleh. Okey, jadi sampai situ sahajalah kita punya kelas untuk hari ni. Cikgu pun minta maaf sebab terlebih masa 6 minit. Kalau tak cikgu nak buat dah panjang AC ni. Tapi cikgu terlebih masa dah. Cikgu terima kasih kat kamu sudi tunggu. Jadi habis dah untuk lesson cikgu. Ambiguity. Ni penyelesaian segitiga. Cikgu jelaskan apa tu segitiga. Segitiga boleh kita kenal boleh dengan panjang sisi dengan sudut pedalaman. Okey, lepas tu cikgu terangkan untuk lebih lagi untuk segitiga. Okey, lepas tu kita belajar petua sinus. Kita buat satu kiraan, dua kiraan tanpa acute dan obtuse. Sekarang lagi dua kiraan dimension obtuse. Okey, habis. Lepas tu kita belajar case ambiguity. Ramai student tak boleh sebenarnya ambiguity ni. Kamu tanya kawan-kawan kamu. Tanya dia boleh buat ke tak. Jadi kat sini syarat ambiguity kita ada 3. Cikgu ada tunjuk, cikgu ada huraikan dekat sini. Okey, lepas tu untuk kita check ambiguity, mencari nilai H ni penting. Sebab daripada mencari nilai H, kita boleh rujuk jadual ni. Lepas kita dah dapat rujuk jadual ni, cikgu tunjuk dekat kamu soalan untuk menyelesaikan case ambiguity lah. Ini soalan pertama dan kamu buat, cikgu buat soalan kedua. Okey, jadi minggu depan kita akan sambung petua kos dan kita akan pergi kepada
luas segitiga. Jadi cikgu minta maaf, cikgu ambil masa kamu banyak sangat untuk hari ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Bye. Selamat malam. Okey, sama-sama. Cikgu. Cikgu. Nathaniel, okey Nathaniel. Saya nak confirm jawapan saya untuk AC tu cikgu. Okey, sila. Jawapan dia 6.74 cikgu. Panjang AC. Ha. Yeah. Panjang AC 6.735. Dia boleh run off pergi 74. Boleh. Pandai Nathaniel, betul. Betul, Good cikgu. job. Nathaniel, kalau nak share, Nathaniel boleh share jawapan Nathaniel panjang AC dekat dalam grup perbincangan. Perbincangan. Grup perbincangan kat WhatsApp ada, tak ada? Sekejap, cikgu. Cikgu nak buat dah tadi tapi takut cikgu buat jelas sambung sampai 10.45 pula. Ada. Kalau tak ada WhatsApp je lah kat cikgu, nanti cikgu send dalam grup perbincangan. Okey. Okey, boleh. Okey, betul lah tu jawapan dia 6.375 tapi menggunakan 6.4. Pandai. Alright. Okey. Cikgu. Terima cikgu. Sama-sama. Selamat malam. Okey. Siapa-siapa ada soalan nak tanya soalan lagi? Tak ada cikgu. Farid dia. Nak tanya apa Farid? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey. Izzah ada nak tanya Izzah? Tak ada. Okey. Jadi sampai situ sahaja. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum. Bye. Okey.